Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Pikas dan juga yang mendengar siaran langsung kita pada pagi ini, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung, meneruskan dan mungkin menamatkan, mengkhatamkan kitab hadis 40 yang sudah kita baca selama beberapa waktu yang panjang di Pikas ini. Hadis ni adalah hadis 40, kitab hadis 40 Al-Imam Nawawi, dan kita berada pada hadis yang ke-41 dan 42. Kerana kitab hadis 40 ni bukanlah 40 hadis, melainkan dia adalah 42 hadis. Dicukupkan jadi 50 hadis oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami' Al-Ulum wal Hikam. Jadi kita pada hadis yang ke-41, exit dah 40-nya kalau kira. Cuma kerana 42 sebenarnya bilangan hadis dalam kitab hadis 40 Al-Imam Nawawi. Jadi mudah-mudahan kita dapat menyempurnakan bacaan kita dan menamatkan dia dan mengambil faedah sepenuhnya daripada kitab yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Baik, tanpa melengahkan masa, hari ini kita ada dua hadis. Dua hadis yang akan kita baca. Hadis yang pertama pada pagi ini iaitulah an Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tab'an lima ji'tu bih. Baik. Hadis ni darjatnya adalah hasanus sahih wa rawainahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Okay. Daripada Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Apa yang aku bawa. Dalam nota di sini disebut hadis ini tergolong dhaif. Lihat Qawaid Al-Fawaid min Al-Arba'in An-Nawawiyah karangan Nazim Muhammad Sultan, Mishkat Al-Masabih, Takhrij Syekh Al-Albani, okay, dan Jami' Al-Ulum wal Hikam oleh Ibn Rajab. Okay. Pun begitu hadis ini disebut sebagai dalam pertama, dia termasuk dalam tidak mendatangkan satu hukum, bukanlah membawa satu hukum yang baru. Kemudian ada khilaf di kalangan ulama dalam mentashihkan dia. Ada yang menyatakan isnad dia hasan sahih sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Nawawi. Dalam Durar Saniyah juga darjatnya dalam Jami' Al-Ulum Al-Hikam dalam khulasat al-hadis ini, tashih hadal hadis ba'idun jiddan min wujuh, disebut sebagai hadis ni tidaklah merupakan hadis yang sahih. Khilaf di kalangan ulama dalam mentashihkan hadis ini wujud, tetapi pengarang kitab ini meletakkan hadis ini tergolong dalam bab hadis yang dhaif. Sebagaimana yang kita sebut,
hadis ini tidak mendatangkan hukum, melainkan hadis ini mendatangkan satu tazkir, peringatan kepada kita, mimbabit tarhib, mimbabit tarhib, iaitulah la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman seseorang kamu sesebenar iman sehinggalah, okey, sehinggalah dia sehinggalah hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, mengikuti apa yang aku bawa. Berarti hadis ini menunjukkan bahawa seorang itu baik. Maka hadis ini menunjukkan seseorang itu yajibu 'alal muslim an yu'rida 'amalahu 'alal kitabi was sunnah wa yas'a li an yakuna muwafiqan lahuma. Pertama sekali, hadis ini dalam syarahan faedah daripadanya, dalam syarahan dan faedah kepadanya disebut bahawa menjadi satu panduan kepada seorang Muslim untuk memerhatikan amalan dia, agar amalan yang dia lakukan adalah mengikuti petunjuk daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sebab lari daripada Quran dan Sunnah itu menunjukkan atau itu menjadikan dia ni orang yang mengikuti hawa nafsu. So kita ni kalau boleh beramal, jangan ikut kita punya suka. Sebaliknya, kita kena ikut apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Jadi kalau kita ikut selera kita nak buat macam mana, itu namanya hawa nafsu. Itu namanya hawa nafsu. Sebaliknya, kita kena ikut panduan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Jadi kita ni dalam apa jua amalan, mestilah diri kita tunduk dan patuh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawa oleh Nabi. Apa yang dibawa oleh Nabi? Apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana kata Syekh bin Baz dalam masalah ini, al-hadithu hadha sahhahahu jama'atun wa dha'afahu akharun. Hadis ni disahihkan oleh sebahagian ulama dan didhaifkan oleh sebahagian ulama. Dan dia kata wal hadithu fi isnadihi dha'f. Hadis ini pada sanadnya dhaif. Walakin ma'nahu sahih. Akan tetapi pada maknanya sahih. Wa annahu la yu'minul insanu imanal kamil. Tidak beriman seseorang itu dengan iman yang sempurna sehingga kecenderungannya, hawa nafsunya atau keinginannya mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya dirinya senantiasa berada di dalam syariat, tidak mengikut telunjuk syaitan dan juga hawa nafsu. Itu makna dia. Jadi hadis ni walaupun darjatnya dhaif oleh sebahagian ulama dan disahihkan oleh sebahagian ulama, kalaupun tarjihnya adalah dhaif, tapi Syekh bin Baz kata maknanya sahih. Dari sudut umumnya maknanya mendapati apa yang dibawa oleh Quran dan juga hadis yang lain. Di mana kita dah sebut hadis ataupun ayat Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 36 tu, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak boleh seorang mukmin dan mukminah, yakni seorang mukmin lelaki ataupun perempuan,
Apabila datang dari Allah dan Rasul sesuatu perintah, tiba-tiba dia kata, aku punya sukalah, aku nak buat, akulah nak buat, nak ikut kata nak ikut. Tidak boleh. Pasal apa? Kalau dia lari daripada petunjuk Quran dan Sunnah, maka dia akan jadi pengikut hawa nafsu. Sebab tu dari sudut para salaf ataupun kitab-kitab berkaitan dengan sunnah, dia akan satu dia panggil ahli sunnah wal jamaah. Lain daripada ahli sunnah wal jamaah disebut apa? Ahlil ahwa wal bid'ah, iaitu ahli pengikut hawa nafsu dan juga bid'ah. Ini lawan kepada sunnah. Lawan kepada sunnah adalah hawa nafsu dan juga bid'ah. Orang yang lari tak ikut Quran dan tak ikut sunnah, dia akan ikut siapa? Dia ikut hawa nafsu lah. Sebab hawa nafsu dia yang mengajak dia meninggalkan sunnah. Baru ni kita dalam satu video yang ada orang cut kan Ustaz sebut tentang zikir Allah. Kita tak menolak nama Allah sebagai nama yang agung. Kita tak tolak nama Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung meliputi semua nama-nama yang lain. Itulah Allah. Allah ni cukup nama Allah merangkumi semua 99 nama yang lain. Ar-Rahman ke Ar-Rahim ke Al-Malik Al-Qudus, pada nama Allah merangkumi semua makna-makna itu, kerana dia merupakan makna yang paling tinggi. Akan tetapi bukanlah bererti bila kita sebut, kita tak zikir dengan nama Allah tu, kita tidak mengagungkan nama Allah. Tidak. Kenapa seorang yang faqih, seorang alim, seorang yang mencintai sunnah, dia tak gemar dan dia tidak cenderung untuk berzikir dengan Allah. Sebab apa? Sebab dia bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ajar supaya zikirnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi yang ajar kepada kita bila nak sebut nama Allah, nak zikir nama Allah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah atau la ilaha illallah. Jadi Nabi sendiri tak ajar Allah. Kenapa kita nak lari daripada zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi kepada zikir Allah? Apakah dalam saat kita zikir Allah tu, pertama, apakah kita ikut sunnah? Tak juga. Apakah kita ikut jamaah, yakni jamaah para sahabat? Ada tak sahabat-sahabat dulu sibuk zikir Allah? Atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in? Tak juga. Jadi kalau sunnah pun tidak, jamaah sahabat salafus salih pun tidak, dia tak akan jadi jamaah lain. Dia akan berpindah kepada apa? Al-ahwa, iaitu hawa nafsu, ataupun al-bid'ah, iaitu perkara yang tidak pernah dibuat orang sebelum daripada ini. Jadi sebab itu kita ni daripada sudut beramal atau beragama, kalau kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita cenderung padanya jangan kita dahulukan lebih daripada Quran dan hadis. Aku sukalah benda ni, tapi hadis kata sebaliknya. Aku sukalah benda ni, tapi Quran kata sebaliknya. Jadi kita kena tinggalkan apa yang kita suka, hawa nafsu yang kita cenderung padanya, kita tinggalkan dia dan kita pergi kepada Quran dan juga As-Sunnah. Itulah sesempurnanya iman, di mana orang tu menjadikan hawa nafsu dia tunduk kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Yang ni darjat keimanan yang tinggi. Okay? Yang ni darjat keimanan yang tinggi. Okay. Wal makna, kata Syekh bin Baz, la yu'minul iman al-kamil hatta yakuna hawahu, yakni iradatahu wa mailahu. Sehingga iradatuhu wa mailuhu. Hawa di sini bukan hawa nafsu semata-mata, itulah iradatuhu wa mailuhu. Keinginan dia dan kecenderungan dia dalam mentaati Allah, dalam meninggalkan maksiat, dia kecenderungan dia bersama dengan Quran, bersama dengan Sunnah. Barulah dia jadi orang yang sempurna imannya. Barulah dia jadi orang yang sempurna imannya. Tapi yang inilah payahnya ujian kita. Kadang-kadang kita rasa
pandangan kita lebih baik. Tu. Ada orang dia rasa pandangan dia lebih baik, kecenderungan guru dia lebih baik, sehingga dia meninggalkan petunjuk Al-Quran dan juga As-Sunnah, dan dia pergi kepada pandangan lain daripada Quran dan juga As-Sunnah. Jadi dia tak tunduk kepada wahyu. Yang inilah bahaya. Yang inilah kita pun heran kadang-kadang orang yang tak suka kepada sunnah kerana buat bid'ah ni, atas dasar apa sampai dia ni bertegang urat, begitu degil di atas sifatnya, tidak mau beramal dengan petunjuk Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ya. Baik, faedah hadis ini pertama kita sebut wajib seorang itu membentangkan amalannya ke atas ataupun membandingkan amalannya dengan Alkitab, dengan Quran dan juga As-Sunnah, dan berusaha untuk beramal supaya amalannya menepati kedua-duanya. Maksudnya kalau dia buat amal satu-satu tu, dia kena tengok amalan dia ni serupa ke tak dengan Quran dan juga As-Sunnah. Ini wajib. Kita ni wajib. Buat saja amal kita bandingkan. Ada tak Quran kata? Ada tak Sunnah kata? Kalau tak ada, kita adjust biar jadi ada. Bukan kita adjust Quran dan Sunnah tak. Kita adjust amalan kita. Ada setengah tu dia adjust Quran dan Sunnah. Dia dah buat dah, dia adjust juga biar dalil tu kena ada. Tak ada. Kita ni kena adjust, yang boleh kita adjust amalan kita. Kalau adjust Quran dan Sunnah, kita pula dah ubah Quran dan Sunnah tak pasal. Okey. Faedah yang kedua daripada hadis ini, yajibu takhallil insan min an hawahu al-mukhalif li syariatillah. Kalau tiba-tiba kecenderungan kita atau seseorang itu, kecenderungan dia bertentangan dengan syariat Allah, maka menjadi kewajipan bagi dia untuk meninggalkan kecenderungannya itu. Saya suka macam ni. Tapi bila dah bentang dengan Quran dan hadis, rupanya salah. Kena tinggal. Itu kesempurnaan iman. Okay? Dia dah lama dah isap rokok bagi contoh. Datang-datang orang bawa dalil Quran dengan Sunnah berdasarkan qiyas, rokok itu haram. Fatwa pun dah keluar dah macam-macam. Sebagai rasa takut kepada Allah, iman dia kepada Allah, dia pun tinggal. Pasal apa? Sebab Allah dah kata tidak boleh mencampakkan diri kepada kebinasaan, maka dia pun hawa nafsu tu ikut. Sebab tu contoh sahabat-sahabat dulu, bila mereka ni minum arak banyak Madinah, bila turun ayat mengharamkan arak, maka semua arak-arak tu ditumpahkan dan tempayan-tempayan dia dipecahkan. Sebab apa? Sebab hawa nafsu mereka ikut dengan perintah Allah. Kalau letak di zaman kita, tunggulah dulu. Stok ada ni kalau kita curah kan bazir. Jadi kita minum dulu sampai habis, stop, tak payah beli dah. Tapi hak ada dah ni kita minum sampai habis. Itu pandangan kita lah. Tapi sifat sahabat tidak. Mereka faham apabila Allah dah kata sesuatu, tidak ada lagi ruang untuk hawa nafsu masuk. Kalau Allah dah kata macam tu lah. Hawa nafsu kita, keinginan kita, kecenderungan kita, kita kena letak bawah nombor 2, nombor 3. Hak utamanya adalah apa yang Allah Ta'ala kata, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda. Yang tu yang penting. Okay? Faedah hadis ni juga menunjukkan iman ni ada berkurang dan ada bertambah. Tanda iman kita sempurna, bertambah dan sempurna ialah sampai satu keadaan hawa nafsu kita ni tak boleh nak kata apa dah. Sebab orang ni terlalu taat kepada Allah sehingga tidak ada ruang bagi hawa nafsu dia mengajak dia memungkiri atau mengingkari Allah Azza wa Jalla. Jadi iman ni ada naik turun. Selama kita memperbanyakkan amal soleh, iman kita pun jadi kuat. InsyaAllah di saat itu kita boleh lawan hawa nafsu ni. Baik, alhamdulillah. Tamat kita hadis yang 41. Kita pergi kepada hadis yang ke-42. Okay? Kita pergi kepada hadis yang ke-42. Baik, hadis yang ke-42 ni berbunyi, An Anas bin Malik
radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali ya ibna Adam law balagat dhunubuka anana as-sama thumma rajawtani ghafartu lak thumma rajawtani ya ibna Adam law balagat dhunubuka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu lak ya ibna Adam law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Rawahu Tirmidzi. Okey, rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terjemahan hadis ini. Hadis ni pertama, hadis datang dari Anas. Anas riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah firman Allah yang bukan Quran, tapi kita panggil hadis qudsi. Hadis qudsi. Okey, maknanya Al-Imam Nawawi menutup kitab dia ni dengan hadis yang cukup indah, iaitu mengakhiri kitab dia dengan hadis qudsi, perkataan dari Allah Azza wa Jalla. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau berdoa kepadaku dan memohon kepadaku, maka akan aku ampuni engkau. Innaka ma da'autani. Dalam terjemahan ni, saya ingat kalau ada satu perkataan tambahan lebih baik. Okay? Sesungguhnya selama engkau berdoa. Kena ada perkataan selama. Ma tu, ma di situ. Selama engkau berdoa kepadaku, maka aku akan ampuni engkau. Berarti hamba ni selama mana dia berdoa kepada Allah, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa dia. Innaka ma da'autani ghafartu lak. Okay? Dan aku akan ampuni engkau. Aku tidak peduli betapa pun banyaknya dan besarnya dosamu. Allah ni kalau dia nak ampun hamba ni, dia tak kira dosa besar mana. Ini menunjukkan besarnya pengharapan yang Allah bagi kepada hamba-hambanya untuk mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Besarnya pengharapan dari Allah Azza wa Jalla untuk hamba-hambanya mendapatkan keampunan dari Allah. Sehingga sebesar mana pun dosa, Allah Azza wa Jalla ampunkan dia selama dia ni berdoa dan minta ampun kepada Allah. Lalu sambung lagi. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sebanyak awan di langit, kemudian engkau minta ampun kepadaku, nescaya akan aku ampuni engkau. Sebanyak mana pun dosa, walau setinggi langit. Walau setinggi langit. Kata Allah Azza wa Jalla, nescaya aku akan ampunkan engkau jika engkau minta ampun kepadaku. So ada tak perkara yang menghalang seseorang itu dari mendapat keampunan Allah? Jawapan dia kalau tengok kepada hadis ini, terlalu besarnya keampunan Allah terhadap hamba-hambanya.
Cuma kita kena ingatlah apa syarat doa tu diterima dan apa syarat dosa tu terampun. Sebab begitu besar rahmat Allah, andai kata tak cukup syarat dan andai kata tak sempurna rukun, maka perkara itu tidak akan didapatkan oleh hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Kena perhati. Nanti kita baca dulu hadis ni sampai habis. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku dengan tidak menyekutukan aku dengan sedikit pun, maka akan aku temui engkau dengan sepenuh itu pula keampunan. Kalau engkau doa kepadaku sepenuh, engkau datang kepadaku sepenuh bumi, engkau datang kepadaku sepenuh bumi, lalu engkau beristighfar kepadaku atau datang dalam keadaan tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu, kata Allah, nescaya aku akan datang kepada engkau membawa seisi bumi juga dengan keampunan. Boleh fahamlah hadis ni? Okay? Jadi hadis ni sebenarnya hadis yang sangat besar. Kerana Allah Azza wa Jalla dalam hadis ini menunjukkan luasnya rahmat dan keampunan Allah kepada hamba yang berdosa. Walau sebesar mana pun dosa dia. Bawa jumpa dengan Allah sebesar seisi bumi dengan keampunan. Besar, banyak sangat dosa dia ni. Seisi bumi dosa. Cuma dalam hadis ini menunjukkan ada syarat keampunan Allah. Keampunan Allah ni ada syarat. Okay? Kerana setiap dosa terletak di bawah kehendak Allah untuk diampunkan. Allah boleh ampun kecuali dosa syirik. Dosa syirik ni bukan Allah tak boleh ampun. Allah tidak berkehendak mengampunkannya. Dosa syirik. Kita kena faham ni. Bukan Allah tak boleh ampun. Allah, dia boleh ampun. Tapi dia tidak berkehendak mengampunkan dosa syirik. Kerana apa? Kerana Allah tidak berhajat kepada sesuatu pun sekutu. Kalau orang kata, dosa syirik je, tak boleh ampun. Bukan tak boleh. Dosa syirik Allah tidak ampun. Okay? Dosa syirik. Kerana Allah telah menyatakan daripada awal lagi, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan ampun dosa syirik dan Allah ampunkan selain dosa-dosa syirik. Kerana itulah orang yang beriman kepada Allah dan orang faham tentang akidah Islam, dia sangat takut kepada syirik. Dan kerana itulah orang yang belajar sunnah dan orang yang belajar akidah yang sahih, dia akan meletakkan kesyirikan sebagai musuh dia yang paling utama. Kerana dia faham dan dia sedar Allah telah memilih untuk tidak mengampunkan dosa syirik. Berdasarkan ayat-ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dosa yang paling besar, dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah dan Allah tidak berkehendak untuk mengampunkannya, ialah dosa syirik kepada Allah. Ia menjadi penghalang kepada keampunan. Sebab tu kalau kita kata istighfar kita ni berharga. Dengan istighfar kita boleh minta keampunan dari Allah. Tapi syarat istighfar satu je. Orang tu mesti beriman kepada Allah. Kalau dia tidak beriman kepada Allah, Allah Ta'ala tidak akan ampunkan dosa dia. Even kalaupun yang minta istighfar kepadanya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia syirik kepada Allah, Rasulullah pun tak boleh nak tolong dengan istighfar. Abu Talib tidak beriman kepada Allah. Nabi sedih pasal Nabi tak boleh tolong. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk tidak beristighfar kepada orang yang kafir. Kalaupun Nabi istighfar, tidak akan diampunkan oleh Allah. Dalam surah At-Taubah Allah Ta'ala kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum.
kamu istighfarlah untuk mereka, golongan munafik ni. Aw la tastaghfir lahum, ataupun kamu tak nak istighfar untuk mereka, terpulang kepada kamu. In tastaghfir lahum, kalau kamu minta keampunan untuk mereka, golongan munafik, 70 marratan, 70 kali. Siapa yang istighfar? Nabi. Istighfar ke orang musyrik atau orang munafik, banyak mana? 70 kali. Kata Allah, kalaupun kamu istighfar untuk mereka 70 kali, lan yaghfirallahu lahum, Allah tidak akan ampunkan mereka. Kenapa? Kerana mereka ada penghalang dari dosa, penghalang daripada keampunan, iaitu syirik. Dalam hadis ni jelas Allah Ta'ala kata, selama kamu istighfar kepadaku dan tidak berbuat syirik kepadaku, maka aku akan ampunkan, kata Allah. Sebab tu kita bagi orang belajar agama ni, benda syirik lah paling kita takut. Deklarasi kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu, kita kena faham betul-betul bahawa tidak ada yang boleh mengampunkan atau tidak ada yang boleh berhak disembah melainkan Allah. Orang kita kadang-kadang dia rasa dia mengucap tu dah okey dah, tapi bila dia buat amal, dia tak rasa amalan dia tu boleh membatalkan syahadah dia. Perkataan dia yang dia katakan mendahulukan sesuatu selain dari Allah atau memperkecilkan kedudukan Allah dan Rasul, maka perkara itu boleh membatalkan syahadah la ilaha illallah dia. Dia rasa dia okeylah, dia mengucap dah la ilaha illallah ni, tapi dia tak sedar bahawa ucapan itu semata-mata tanpa penghayatan dan tanpa selamat daripada perkara-perkara yang membatalkan Islam. Dia tak sedar perkara tersebut, bahawa kalau dia tak jaga, perkara itu boleh membatalkan keimanannya dan menjadi penghalang daripada dosa dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka faedah kandungan hadis ini, berdoa diperintahkan dan dijanjikan untuk dikabulkan. Berdoa diperintahkan untuk kita berdoa dan dijanjikan untuk dikabulkan oleh Allah. Ini faedah yang pertama. Jadi doa ni Allah perintahkan kita supaya berdoa. Jangan pula kita ni berasa mahal. Tak apa, aku tak perlu minta dengan Allah. Sombong tu orang panggil. Sombong dengan Allah bila kita rasa kita tidak perlu kepada bantuan Allah. Sebaliknya, kalau kita senang, kalau kita panggil berkemampuan, tetap kita kena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa sedar, kadang-kadang ada orang kaya dengan doa, sedang kita kaya dengan harta. Orang tu kaya dengan harta sehingga akhirnya dia tak doa kepada Allah. Dia rasa dia dah dapat apa yang dia buat dan dia tak perlu minta dah dengan Allah sebab dia dah dapat rezeki dia. Ada orang dia tak dapat rezeki harta tapi dia kaya dengan doa. Dia selagi tak dapat, dia minta dengan Allah, ya Allah, ampunkanlah dosa dia, ya Allah, murahkanlah rezeki dia. Dia doa aja, sentiasa berdoa kepada Allah. Antara dua ni, kaya harta dengan kaya doa, mana lebih untung? Kaya doa lah. Walaupun kita tak dapat benda yang kita nak di dunia, tapi kita dapat banyak nikmat bila kita berdoa kepada Allah. Kerana Allah Ta'ala dah perintahkan kita berdoa. Ya bena Adam, innaka ma da'autani wa rajautani. Selama engkau ni mengharapkan kepadaku dan selama engkau minta berdoa kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Aku boleh ampun apa yang ada pada kamu, banyak mana pun aku tak kisah. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, maaf Allah dan ampunannya lebih luas dan lebih besar dari dosa seorang hamba jika dia minta ampun dan bertaubat. Ini menunjukkan juga luasnya keampunan Allah. Kalau hamba tu ada dosa sebesar mana, seisi bumi dosa dia,
Cuma dia ada satu sifat yang dia jaga, iaitulah dia tidak syirik kepada Allah dan hatinya tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia ahli maksiat, tapi dia rasa takut, dia rasa tunduk kepada Allah. Orang macam ni, ketundukan dia kepada Allah tu sangat berharga. Walaupun dia dosa dia besar, tapi sifat tunduk kepada Allah dan dia yakin bahawa Allah lagi besar daripada kesalahan dia, maka Allah boleh ampun dosa dia begitu saja. Tak kira sebanyak mana dia buat. Disebut dalam syarah ni, ay ma dumta tad'uni wa tarju rahmati wa lam taqnat ghafartu laka ay mahautu dhanbaka ayyuhal abdu ad-da'i ar-raji li rabbih ala ma kana fika min adh-dhunubi wal ma'asi. Apa saja. Jadi hadis ni tidak menutup harapan orang. Kalau orang tanya dosa dia berzina boleh ampun? Jawapan dia boleh. Merompak boleh ampun? Boleh. Even sebenar-benarnya dosa syirik ni Allah Ta'ala boleh ampunkan selama dia masih lagi hidup. Yang Allah Ta'ala tak ampunkan dosa syirik ni bila dia mati dalam kesyirikan. Kalau dia hidup lagi, masa dia hidup dia masuk Islam, maka Islamnya dia tu menghapuskan dosa syirik sebelumnya. Yang maksud dosa ampun itu mati dalam keadaan syirik kepada Allah. Ni kita tak nak. Buatlah apa saja asal jangan syirik. Bunyi apa saja tu berasa nak buat maksiat pula. Jangan. Salah kalau kefahaman macam tu. Kalau orang kata tak apalah aku buat maksiat lah, selama aku tidak syirik, Allah Ta'ala boleh ampunkan walaupun maksiat. Jangan rasa gitu, tu salah faham, salah sangka kepada Allah. Orang yang betul-betul pengharapan dia kepada Allah, dia tidak akan buat dosa syirik secara sengaja. Dia tidak akan melakukan kesyirikan secara sengaja. Walaupun dia tahu, atau dia tidak akan melakukan maksiat secara sengaja, walaupun dia tahu bahawa Allah boleh mengampunkan dosa-dosa selain syirik. Dia tidak akan sewenang-wenangnya. Sebab dia tahu, walaupun Allah Azza wa Jalla menawarkan keampunan, tapi bukanlah tawaran itu galakkan untuk buat dosa. Ni kita kena faham antara luasnya pengharapan dengan tertipu dengan keampunan. Ada orang tak apa, kita buat dosa tak apa, Allah kan Maha Pengampun. Itu dia panggil tertipu dengan keampunan. Allah dia tawarkan keampunan, bukan galakkan buat dosa. Nanti kalau orang salah faham, dia kata, tengok Allah tawar keampunan, jadi tak ada masalah lah kita buat dosa banyak pun. Berbeza. Orang yang faham, sebab tu kita kata sahabat-sahabat faham masalah ni, tapi dia memahami hadis ni sebagai tawaran yang luas. Bagi contoh mudah lah, mak ayah kita baik bukan lesen untuk kita buat jahat. Boleh faham? Mak ayah baik dah, jadi bila mak ayah kita baik, kita balaslah kebaikan dia dengan kebaikan. Ni tak mak ayah baik, aku tak apa, mak ayah aku baik, habis tu mau nak jadi jahat. Segitulah dengan Allah. Allah ni luasnya tawaran keampunan, bukan bermaksud kalau gitu boleh buat maksiat. Tak, dua benda berbeza. Jangan memandang luasnya tawaran keampunan Allah dengan seolah-olah itu adalah peluang buat dosa. Sebab kita tak tahu bila kita mati sempat ke taubat kepada Allah. Yang kedua, kalau pun Allah Ta'ala boleh ampunkan dosa, nescaya buat baik amalan itu lebih baik daripada membuat dosa. Cuma kalau kita ngaji bab ilmu masalah hati, macam ada wa dawa, Madarijus Salikin, kita baca tu, kadang-kadang ada orang Allah Ta'ala jadikan dia ni lebih banyak bergelumang dengan dosa berbanding maksiat, kerana sifat dosa pada dia tu lebih menginsafkan dia daripada ketaatan.
Cuma jangan pula kita hok pergi saja-saja pula kita nak pergi buat dosa dak. Jangan semua terang aku nak terawak dosa. Dosa ni jangan buat kerana sengaja. Kalau tersalah Allah ampunkan. Jangan jadi seperti Barsisa. Cerita orang yang nak buat amal ibadat tapi dia kena rasa dulu mengecapi dulu maksiat sehingga akhirnya dia rasa manisnya beribadat. Jangan jadi gitu. Tapi kalau kita tersalah kita tak mampu kawal diri kita, lalu kita terbuat maksiat, istighfarlah tak ada. Luah mana pun dosa Allah Taala ampunkan. Cuma jangan sampai kita rasa ada galakan buat maksiat. Itu salah faham terhadap hadis. Kalau tiba-tiba dia faham hadis ni, kalau gitu bereslah kita buat maksiat pun. Allah Ta'ala ni luas keampunan. Itu nama dia salah faham. Luas keampunan bukan bermaksud galakan buat maksiat. Sebaliknya dia adalah galakan taubat. Dia bukan galakan pergi langgar saman. Dia galakan untuk bayar saman. JPJ buat potongan harga 80%. Kita kata, kalau 80% lepas ni kita boleh langgar lampu merah lagi lah. Tak ada. Dia bukan bagi nak suruh langgar lampu merah. Dia bagi tawaran tu supaya kita bayar saman. Jadi samalah. Allah Ta'ala ni luasnya keampunan supaya kita ni banyak istighfar. Bukan pergi banyak buat maksiat. Pergi banyak istighfar. Maksiat ni tak payah niat lah tuan-tuan. Dia akan jadi juga. Jangan kata aku nak buat maksiat ni. Aku niat nak buat maksiat supaya bertambahlah. Nak istighfar aku bertambah. Tak payah niat maksiat ni. Siapa yang niat buat maksiat berat benar lah. Kita tak niat pun maksiat ni dia akan berlaku. Sebab apa? Sebab lemahnya diri kita. Kita tak niat pun. Even di saat kita jaga diri dia, aku kalau boleh tak nak buat maksiat satu-satu hari ni. Dia jadi juga. Sama ada dengan mata, sama ada dengan telinga, sama ada dengan lisan, sama ada dengan anggota, sama ada dengan hati. Maksiat ni tak payah niat. Jangan pernah kita kata kalau macam tu aku nak maksiat lah. Jangan. Hak tak niat pun berlaku, hak niat berat lagi. Yang kita kena niat apa? Andai kata aku buat maksiat, aku nak taubat kepada Allah. Gitu. Kita ni tak buat maksiat, tak niat pun. Hak jaga, bukan tak nak jaga. Hak jaga. Kalau boleh tak nak buat dosa, tengah-tengah tahan macam tu, berlaku juga dosa. Tak? Jadi jangan cari pasal. Jangan cari maksiat buat dosa, sebaliknya beristighfar dan mohon keampunan. Andai tiba-tiba tersalah, tak sengaja buat maksiat, maka minta ampun kepada Allah. Dosa besar mana? Tak kira dosa besar mana. Seluas langit dan bumi ni pun Allah boleh ampunkan. Apatah lagi lebih daripada tu. Kata Jibril alaihissalam dalam hadis yang sahih, dia kata kalaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tengok bagaimana keadaan Jibril di saat dia tengok Fir'aun ni nak mati lemah, dia campakkan tanah dalam mulut Fir'aun supaya Fir'aun ni tak boleh ngucap. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala memang takdirkan Fir'aun tak boleh ngucap dah. Cuma nak sebutnya, kenapa Jibril sampai buat begitu? Kerana Jibril kata kalau dia istighfar, Allah Ta'ala akan ampunkan dia. Berarti sebesar-besar dosa Fir'aun, kalau sebelum mati tu dia beristighfar dan dia minta ampun kepada Allah, kemudian dia masuk Islam, insya-Allah Allah terima. Sebesar-besar dosa Fir'aun. Tapi qadarallah Fir'aun tak beriman lah. Itu bukan sebab Jibril, sebab apa? Sebab memang Allah Ta'ala tak bagi hidayah dah kepada Fir'aun. Cuma nak sebutnya macam mana kefahaman Jibril alaihissalam tentang luasnya keampunan Allah, sehingga dia kata kalau Fir'aun istighfar sekalipun, Allah Ta'ala boleh ampunkan seandainya Fir'aun betul-betul istighfar. Istighfar dan kembali kepada Allah lah. Kalau dia syirik memang tertolak lah. Dia punya tu. Okey. Faedah yang ketiga, bersangka baik. Okey.
bersangka baik kepada Allah Ta'ala, dialah semata yang maha pengampun bagi orang yang bertaubat dan beristighfar. Jadi kita husnuzan dengan Allah. Ana inda dhanni abdi bih. Aku ni sebagaimana hamba-ku sangka. Jadi kalau dia beristighfar, dia kena bersangka baik kepada Allah bahawa Allah Tuhan yang maha pengampun. Dia bukan feeling is prayer dah. Ni sangka baik dengan Allah. Feeling is prayer tu lain. Faedah yang keempat, tauhid adalah pokok ampunan dan sebab satu-satunya untuk meraihkan keampunan. Pokok di sini bukan pokok bahasa kita ni. Asas keampunan. Okey. Tanda sikit, tulis. Hari ni tak ngorang, tak conteng lagi hari ni. Pokok di sini maknanya asas. Asas kepada keampunan Allah adalah tauhid. Tanpa tauhid, seorang itu tidak boleh diampunkan walau siapa pun dia. Pak cik Nabi ke, mak ayah Nabi ke, contoh Nabi Ibrahim AS, ayah dia kafir. Ayah Nabi Ibrahim pun tak boleh selamat daripada azab. Tidak layak menerima keampunan Allah kerana ayah Nabi Ibrahim AS tidak beriman kepada Allah. Maka tauhid adalah asasnya keampunan. Tu kalau kita ada beza soal tauhid, baru ni viral sekejap, antara orang Hindu pergi cuci masjid dengan orang Islam pergi cuci kuil. Dia nak cuci masjid, kita tak marah ke apa? Sebab dia tak kena jaga tauhid dia. Pada asasnya, pada dia, agama dia tidak ada tauhid, istilah tauhid. Agama dia buat baik dengan semua orang je. Sebaliknya, agama Islam ada bab tauhid. Jadi, kita yang tak boleh cuci kuil dia. Pasal apa? Itu bertentangan dengan tauhid kita. Dia nak cuci kuil masjid orang Islam, itu dia punya pasal lah. Kita pun tak minta, dia datang cuci. Tapi jangan sebab bila dia datang cuci menjadi satu beban ke atas kita nak pergi cuci kuil dia. Itu berbeza. Orang yang rasa beban tak pergi cuci kuil orang kafir, nanti orang kafir cakap apa semua, adalah orang yang tak tahu asas kepada tauhid. Bahawa tauhid ini adalah asas kepada segala kerja buat kita. Kerja buat kita termasuklah dalam bab beristighfar dan berdoa. Kalau tak ada tauhid, istighfar berapa ribu kali sekalipun, Allah Ta'ala tidak akan ampunkan. Jadi isu dia memang ada beza antara orang kafir dengan orang Muslim. Jangan pula kita rasa kita hidup di zaman masyarakat majmuk, semua kita rasa boleh buat belaka. Padahal salah. Salah. Jadi dalam kes orang kafir tadi, dia nak basuh masjid, ikut dia punya suka. Orang Islam, orang kafir bagi salam, Islam, kita boleh beri jawapan wa'alaikum. Tapi untuk kita memulakan doa kebaikan kepada dia, semoga Tuhan memberi kesejahteraan kepadamu. Okey? Itu ada perbahasan di kalangan ulama. Dibimbangi kita dalam masalah tu meletakkan kedudukan orang non-Muslim, orang kafir setara dengan orang Islam. Sebaliknya tak boleh. Hari tu macam mana ustaz? Buat baik dalam bab lain tak boleh ke? Pergi cuci rumah dia tak ada masalah. Hantar makanan kalau dia tak ada masalah. Tapi bila masalah dia ni rumah ibadat, jauh beza. Saya bagi contoh yang lebih mudah lah, lebih mudah. Kalau tiba-tiba sebuah rumah pelacuran ditenggelami air, tenggelami banjir, tiba-tiba dia minta tolong kita sebagai sukarelawan bersihkan rumah pelacuran dia untuk kembali beroperasi. Agak-agak nak pergi tolong ke tak ada? Dia kata saya ada satu rumah pelacuran. Kena banjir, semua tilam basah semua. Boleh tak tolong bersihkan, angkat tilam ni, kemudian tukar tilam baru, bersih-bersihkan water jet ke apa semua sekali. Lepas daripada ni saya nak beroperasi balik sebagai rumah pelacuran.
Agak-agak tuan-tuan pergi tolong tak kalau lagu tu? Nak pergi tolong tak? Oi, kita kata jauh panggang dari api lah kita kata. Takkanlah kita pergi tolong sebuah rumah pelacuran, nak buat pelacuran. Lepas kita pergi cuci, kita tahu dah dia akan buat rumah pelacuran. Tak pergi cuci kan? Kalau pergi cuci juga, kita sakit kepala dia ni. Mureda dah orang buat pelacuran tu. Kita pun tak akan pergi. Tanpa ada depan, rumah urut. Rumah pelacuran. Tak kira lah nama dia gapo lah. Kelab malam contohnya. Kelab malam. Tiba-tiba kelab malam tu kena banjir, agak bertaburan, gapo semua, lampu disko berjatuh. Dia pun pergi minta cing dengan pelajar-pelajar kilang arak lah, kilang arak dekat Shah Alam tu lah, banjir. Dia pergi minta dengan kita, boleh tak kita nak minta bantuan sukarelawan pergi cuci kilang arak. Kita pergi cuci lah botol-botol dia, kita lak ke apa semua sekali lagi. Make sense? Tak make sense. Kita tak akan buat macam tu. Baik, kita tanya soalan yang kedua. Mana besar dosa syirik dengan dosa pelacur? Dosa berzina. Besar dosa syirik lagi. Mana besar dosa syirik dengan dosa minum arak? Besar dosa syirik lagi. Macam mana orang boleh terima seorang tu kita bantu dia membersihkan rumah kesyirikan? Sedang jelas-jelas dah, lepas daripada ni dia nak guna balik patung dia untuk mensyirikkan Allah. Kita kata, tak boleh lah sebab kita masyarakat majmuk. Apa pandangan Allah terhadap orang yang buat kerja tu? Kita nak jaga mata-mata manusia ni. Tak boleh lah kita hidup masyarakat majmuk begini. Okey, hak ni urusan pandangan manusia. Macam mana dengan pandangan Allah? Allah redha tak kita buat kerja tu? So kalau kamu buat kerana kemanusiaan, mu minta pahala dengan manusia. Hari akhirat mu jangan minta pahala dengan Allah. Pasal apa? Saya buat ni kerana kerja-kerja kemanusiaan. Jadi mu minta dengan manusia. Tapi kalau mu buat kerja kerana Allah, kamu buat kerja sukarela ni kerana Allah, mengharapkan pahala dari Allah dan mengharapkan redha Allah, kena jaga pandangan Allah lah. Allah tidak redha dia disyirikkan. Allah sangat murka kepada syirik. Tiba-tiba kita boleh pergi senang hati, dengan senang hatinya kita tolong dia membersihkan sekutu-sekutu bagi Allah. Kalau ayah kita dia ada musuh. Contoh ayah kita ni ada musuh. Kita pun pergi buat air teh, pergi atas ke rumah musuh ayah kita. Ayah kita kata lagu mana? Nasabahmu, mu tahu dah ayah balas dengan orang tu. Mu pergi buat air ke dia. Marah tak ayah kita? Marah. Bukan orang tu tak ada air. Biar anak-anak dia lah buat air. Kita ada ayah kita, buat air ayah kita lah. Bahasa mudah kita nak kata. Dia ada dah penyembah-penyembah dia. Penyembah dia. Panggil geng-geng orang sembah dia lah. Kalau kita terima dia basuh masjid, tak apa pula. Kita tak pernah minta pun dia sebut masjid. Dia nak datang, ahlan wa sahlan. Kita bukan setakat dia nak basuh masjid. Kalau dia mari semayang beriman kepada Allah, lagi kita suka. Tapi untuk kita buat normalisasi, dia masuk masjid boleh, kita masuk kuil boleh. Dia sembah Tuhan boleh, kita pergi sembah Tuhan dia boleh. Itu nama dia jual agama. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Ada cross line, border line. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama. Dalam bab agama, don't cross the border. Ada direct line membezakan. Dalam soal kemanusiaan, nak buat benda lain yang tak ada kaitan dengan agama. Dia sakit lagi hantar ke hospital. Dia susah tak ada makanan, kita hantar pergi makan. Cuci rumah dia kena lumpur. Tak ada masalah.
Ustaz, kalau dalam rumah dia ada sembah berhala, berlepas diri daripadanya. Pasal tu kita capu ada rumah, ada berhala. Ni memang lagi capu berhala terus. Cuci rumah berhala. Tak ada maknanya. Ni jaga agama, jaga akidah. Kita bukan nak resist, nak gapo tak. Sebab kita kena ada agama yang kita jaga ni. Kalau Allah Ta'ala sampai hari akhirat tiba-tiba kita tak clean masalah syirik ni. Ada dosa syirik sebesar zarah. Ada rasa syirik kepada Allah sedikit, terhapus semua amalan yang kita buat. Sanggup lagu tu? Kerana kita nak jaga jiran kita non-Muslim. Kita bukan suruh bergaduh, cuma masalah agama kena sensitif. Kita nak pergi makan, nak pergi belanja, dia makan, dia siram pokok bunga dia, dia balik kampung, kita jaga rumah dia. Itu nak hal, tak ada masalah. Itu melibatkan kejiranan. Memang kita diperintahkan buat baik pun kepada jiran walaupun non-Muslim. Tapi dalam bab agama dia, ya Allah, berlepas diri. Nabi Ibrahim, kita ada konsep al-wala wal-bara'. Al-wala, taat setia. Taat setia kepada Allah. Kepada siapa? Kepada Allah dan Rasul. Hanya kepada Allah yang kita taat setia. Al-bara' ni apa pula? Al-bara' berlepas diri. Apa maksud berlepas diri? Berlepas diri daripada segala yang dibenci dan dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini ada kaitan dengan doa, ini ada kaitan dengan keampunan, ini ada doa, ada kaitan dengan istighfar. Kalau seorang tu tiba-tiba musyrik, kalau seorang terlibat dengan dosa syirik, dia tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau sebesar mana atau sekecil mana dosa dia. Sekecil dosa dia. Dia orang baik. Orang yang baik, budi pekerti, peramah, suka bantu jiran dan sebagainya. Tapi satu je, dia syirik kepada Allah. Dia tak baik dengan Allah. Hari akhirat, kita pun pakat sama-sama pergi jumpa Allah. Dia pun kata, tolonglah aku, tolong kita. Aku tak boleh nak buat apa sebab bukan hari ni milik Allah. Dia minta tolong dengan penyembah semua Tuhan-Tuhan dia. Tolonglah aku, tolonglah aku. Hari ni Allah Ta'ala kata, limanil mulkul yaum. Hari ni milik siapa? Semua di padang mahsyar tu diam, tak berkata-kata. Lalu Allah Ta'ala kata, lillahil wahidil qahar. Hari ini adalah milik Allah satu-satunya dan dialah Tuhan yang maha perkasa. Masa tu nak kata apa? Kita akan tinggalkan ayah pun kita lari, mak pun kita lari, adik-beradik pun kita lari, takut pada dosa. Ni setakat jiran. Kerana sensitifnya kita nak jaga kejiranan, padahal kita tidak sensitif menjaga keimanan. Itu bahaya. Jadi poin kita nombor 4, tauhid adalah asas keampunan dan sebab satu-satunya sebab untuk meraih keampunan Allah. Tanpa tauhid kita tidak akan mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa tauhid kita tidak akan dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Mana bukti dia? Hadis ni. Ni belakang ni. Ya bani Adam, wahai anak Adam. Okey. Maksud dia apa? Kita tengok kepada maksud dia ni. Wahai anak Adam. Di sini. Wahai anak Adam. Sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi kesalahan, kemudian engkau menemuiku dengan tengok di sini ni, dengan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun, tidak menyekutukan aku sedikit pun, ni, maka akan aku ampun, akan temui engkau juga dengan sepenuh itu pula keampunan. Jadi syarat tidak syirik ni adalah syarat utama kepada keampunan. Kalau tiba-tiba dia syirik, maka tiada lagi lah keampunan baginya. Okey? Faedah hadis ni juga. Yang kelima, membuka pintu harapan bagi ahli maksiat untuk segera bertaubat dan menyesal betapa pun banyak dosanya. Maka hadis ni sebagaimana kita sebut tadi adalah pintu harapan bagi ahli maksiat. Bukannya pintu galakkan berbuat maksiat. Okay? Allah tak pernah suruh buat maksiat. Sebaliknya Allah larang daripada melakukan kemaksiatan.
Cuma di sebalik larangan itu adanya ruang keampunan. Maka kalau tiba-tiba orang terlanggar larangan Allah, tertinggal perintah Allah, beristighfar kepada Allah dengan segera untuk bertaubat dan menyesal. Ya, kerana rahmat Allah dan keampunannya luas. Tapi jangan disalah faham hadis-hadis sebegini untuk menggalakkan diri melakukan maksiat. Baik, alhamdulillah selesai hadis kita, hadis yang ke-42. Dan alhamdulillah tamatlah kita kitab kita ni. Tamatlah kita kitab 40, hadis 40 Al-Imamun Nawawi. Ada soalan nak tanya? Ada soalan Ustaz. Faham Ustaz punya penjelasan tu pasal cuci kuih tu. Tapi kalau dia kata niat dia tak ada langsung nak niat dia nak mencuci saja. Langsung tak ada fikir pasal nak syirik ke nak apa ke, tak ada. Baik. Dosa kesyirikan ni, dosa benda buat ni kan. Seperti contoh maksiat. Benda maksiat ni sebab itu dia tidak dikira berdasarkan niat dia. Kita berhukum dengan yang zahir. Kita ni kita menghukum secara zahir. Dia dihukum secara Allah menghukum secara batin. Kita nak kata orang yang buat fulan bin fulan, dia tu syirik sebab dia ni pergi mencuci benda syirik. Kita tak boleh hukum dia sebagai ahli syirik. Orang yang buat kerja tu, kita tak boleh panggil dia hai musyrik, tak boleh. Dia masih beriman kot. Mungkin dia tersalah, mungkin dia tersilap. Mungkin pada budak-budak tu masih tak tahu, dia baru lagi, dia budak-budak universiti, dibawa tanpa pengetahuan dia, dibagi tas dia untuk cuci kuih. Dia pun buat dalam keadaan terpaksa, dia tak tahu. Maka kita tak boleh hukum budak-budak hak cuci tu sebagai orang yang melakukan kesyirikan. Kita tak boleh hukum dia. Cuma kita sebagai orang yang belajar ni kena tahu menjelaskan bahawa benda ni sebenarnya tak boleh. Itu beza antara menghukum secara individu dengan menghukum kepada perbuatan. Benda yang dah berlaku, budak tu kata dia niat dia ni, kita kata okeylah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Tapi untuk kemudian hari nak buat lagi ke tak? Tak buat dah lah. Pasal kita tahu dah benda ni tak boleh. So, kalau dia kata dia buat, jangan pula lepas daripada ni kita kata boleh lagi cuci rumah asal kita jaga niat, jangan niat nak syirik ya. Tak boleh. Benda ni kalau dia niat sekalipun, kita tak boleh hukum perbuatan tersebut sebagai boleh dengan syarat jaga hati. Kalau begitu, manusia ni akan jadi pemikiran murji'ah. Murji'ah apa dia? Yang mengeluarkan amalan daripada kerangka iman. Semuanya hanya berdasarkan hati sahaja. Zahir perbuatan, itu urusan dia dengan manusia. Allah hanya nilai dalam hati dia. Tak. Itu pemikiran murji'ah. Orang ahli sunnah wal jamaah, dia meletakkan ta'rif definisi iman kepada 3. Beriman dengan hati, berikrar dengan lisan, dan beramal dengan anggota. Antara rukun iman adalah beramal dengan anggota. Definisi iman. Maka amalan ini termasuk daripada definisi iman. Sesuatu dengan amalan boleh terbatal iman. Sebagai contoh, orang musyrikin bila dia kata nanti orang munafik nanti lepas daripada balik Madinah kita akan halau orang yang hina daripada Madinah. Dia maksudkan orang yang hina tu. Lepas tu turun ayat Quran tentang orang munafik, dia takut. Dia kata kita bergurau je. Kita bukan niat nak hina Nabi, kita bergurau je. Allah Ta'ala kata, Qul abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Allah Ta'ala kata, apakah dengan Allah dan Rasul kamu jadikan bahan gurauan? Jangan kamu bagi alasan. Kamu telah kufur setelah iman. So, kalau orang tu dia tahu dah masalah ni, jangan lagi buat.
Budak-budak tadi kita kata tak apalah, waktu dia basuh tu dia pun tak tahu gini terpaksa gini. Semoga Allah Taala ampunkan dosa-dosa mereka. Tapi untuk menjelaskan lepas daripada ni, kalau nak buat tak apa, kita gilah cuci kuih tak apa, yang penting hati kita tu jangan syirik. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Wallahu Taala alam. Faham Ami? Clear. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Assalam. Sama juga macam soalan tadi, tapi maksudnya perbuatan tu kiranya macam bersubahat dalam syirik lah kan? Betul. Bukan syirik, tapi dia bersubahat. Sama juga dalam hukum. Contohnya orang dapat kontrak bina gereja. Dia tahu dah tu gereja. Nak pergi bina ke tak? Dia dapat kontrak. So dia tak boleh bina. Pasal apa? Itu bersubahat dalam kesyirikan. Even kalau dia dapat kontrak untuk cuci bangunan-bangunan keagamaan macam tu. Kontrak cuci berhala, kontrak cuci rumah ibadat. Tak payah ambil lah kontrak tu. Biar orang kafir buat untuk Tuhan dia. Kita buat untuk Tuhan kita lah. Baik pergi cuci masjid, free pun kita nak pergi cuci. Boleh? Okey, boleh. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan hadis 41. Okey. Bagaimana dengan isu susunan ataupun sequence dari segi melakukan sunnah tu? Contohnya begini, bacaan Al-Mulk for example is satu sunnah. Dan lepas solat baca wirid juga sunnah. Tapi bagaimana jika kita tengok separuh-separuh masjid, kadang-kadang dia lepas solat di isyak ataupun maghrib dia berbuat Baca surah Al-Mulk dulu. Kemudian baru dia wirid. Betul. Adakah susunan begini termasuk dalam mengikut hawa nafsu ataupun juga dibenarkan? Ahsanta, soalan yang baik. Terima kasih kepada yang bertanya. Memang mutaakhir ni kita tengok orang menghidupkan bacaan surah Al-Mulk selepas daripada insya'. Lepas maya dia baca zikir, kemudian dia baca Al-Mulk secara berjamaah di masjid. Sebenarnya pada dari sudut sunnahnya, Nabi SAW suruh baca surah Al-Mulk. Itu jelas sunnah dia. Dan zikir selepas salat lebih jelas sunnah dia. Adapun surah Al-Mulk tidaklah dimaksudkan sebagai selepas salat. Surah Al-Mulk tidak dimaksudkan selepas salat. Dia baca sebelum tidur, tak apa. Kan? Dia baca sebelum tidur atau malam tu antara maghrib dengan isyak dia baca surah Al-Mulk, itu lebih tepat. Itu lebih tepatlah sebab dia punya waktu tu luas. Dan tidak ada sarana dalam agama untuk kita jadikan dia sebagai satu amalan berjamaah setelah daripada salat isyak secara berjamaah. Itu tak ada pandangan daripada sunnah pun. Jadi berbalik kepada soalan, kalau dari sudut susunan, memang yang pertama diutamakan zikir selepas isyak, selepas fardu, selepas salat. Kerana itu lebih jelas sunnahnya. Adapun bacaan surah Al-Mulk secara berjamaah tidak ada dalam sunnah. Dan kita boleh anggap orang yang buat ni untuk mengajar jamaah sahaja. Tapi hati-hati, andai tidak diberi penjelasan yang tepat, orang boleh anggap selepas satu masa nanti inilah dia sunnah yang diajarkan. Di saat itu tiba-tiba kita menghidupkan satu bid'ah yang baru. Dia boleh buat, tapi dia kena kata bahawa sebenarnya ini saranan supaya kita membiasakan diri baca surah Al-Mulk. Bila kita dah biasa nanti, kita baca masing-masing. Itu lebih utama dan lebih menepati sifat sunnahnya. Supaya tak timbul masalah yang ditanyakan tadi. Sebab lama kelamaan, bila surah Al-Mulk dianggap seperti sunnah yang menyaingi sunnah yang lain, orang lama-lama orang akan tinggal zikir selepas solat, orang akan buat surah Al-Mulk. Lama-lama, sebab tu nama dia kata, benda perkara-perkara baru dalam agama ni, sesuatu yang diamalkan sebagai tandingan bagi agama. Maknanya, seolah-olah zikir selepas baca surah Al-Mulk berjamaah begitu adalah satu sunnah. Padahal tidak.
Macam isu doa lah. Kenapa doa selepas semayang tu tak boleh? Bukan doa lepas semayang tu yang tak boleh. Berdoa secara berjamaah selepas daripada semayang dengan dipimpin oleh imam, makmum pula mengaminkan, dan setiap waktu kita kata begitu, kita buat begitu. Itu yang dipertikaikan kerana tidak ada dalam sunnah. Kalau kita nak ajar orang berdoa, kemudian dia pandai dia doa masing-masing, itu tak ada masalah. So kita kena tahu macam mana cara nak menyampaikan sunnah tu kepada masyarakat. Bila kita tak jelas, tiba-tiba takut-takut nanti selepas satu zaman anak-anak kita generasi kemudian akan anggap baca surah Al-Mulk selepas Isyak seperti mana hari ni orang duduk kata baca Yasin malam Jumaat tu. Sebab apa? Orang dah anggap dia sunnah. So kita berpindah kepada Yasin malam Jumaat, pergi kepada baca surah Al-Mulk selepas Isyak. Surah Yasin tu memang tidak ada asasnya. Al-Mulk ni ada asas, baca malam-malam. Cuma yang berjamaah selepas Isyak, kita bimbang dia menyaingi zikir selepas solat. Akhirnya orang tak baca zikir selepas solat, Assalamualaikum, baca surah Al-Mulk. Terbaliklah. Jadi terbalik. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi? Apa beza antara syirik dengan khurafat? Apa beza dengan syirik dengan khurafat? Khurafat ni kepercayaan karut. Kepercayaan karut. Bahawa kita percaya ada benda-benda begini akan berlaku. Khurafat kita kata. Dan kadang-kadang sebahagian daripada khurafat membawa kesyirikan. Bila kita percaya kepercayaan karut itu, ada yang berkuasa selain dari Allah. Khurafat membawa kepada kesyirikan. Benda tu dua-dua tak betul lah. Tapi kalau kita percaya, sebagai contoh, kalau kita tak nak bagi hujan, kita ambil kain, kita campur atas bumbung. Kan? Pernah dengar? Tak pernah dengar? Orang soleh tu. Orang dulu-dulu, siapa pernah dengar di sini dalam grup kita? Siapa yang tak nak bagi hujan, kalau nak kenduri, campur kain atas bumbung. Ada ke tak ada? Ada, memang ada. Orang dulu dia petua. Jadi petua macam ni kita panggil kepercayaan karut. Dia tak minta dengan siapa-siapa, melainkan dia campur baju amalan petua orang tua dulu. Tapi kita kata khurafat. Khurafat perkara. Sebab amalan tersebut tidak ada petunjuk daripada agama. Tapi kalau tiba-tiba dia beriktikad bahawa perbuatan tersebut kerana dekat atas bumbung tu ada penunggu dah, ada gapo lah, berapa. Dia pergi daripada kepercayaan karut tu pergi kepada syirik. Penunggu kau. Okey? Kalau tidak melibatkan kekuasaan selain Allah, dia tak pergi kepada syirik lah. Dia hanya pergi kepada khurafat. Macam tadi lah saya buat contoh kan. Campur atas baju, atas bumbung. So, pada dia hanya percaya amalan tu saja. Tak ada yang berkuasa kepada. Tapi kalau pergi kepada penunggu, lalu tepi pokok besar, tok, nenek, cucu tumpang lalu, ada kekuasaan yang dia percaya boleh memberi manfaat dan mudarat kepada dia selain dari Allah, yang tu adalah syirik. Yang tu adalah syirik. So kena hati-hati antara khurafat dengan syirik ni ada beza, tapi kebiasaannya tanpa sedar khurafat tu boleh membawa kepada kesyirikan. Macam orang kata kalau nak tidur baca bismillah 41 kali, sedekah kepada wali naubah. So ada unsur kepercayaan kuasa kepada selain Allah kan? Itu syirik. Itu syirik. Kalau kita contohnya tidur, mau sebelah kanan, kat bantal tu tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidur insya-Allah jumpa Nabi. Itu nama dia khurafat, mengarut. Okey. Kejap lah, tengah mengajar. Okey. Baik. Itu beza antara khurafat dengan syirik. Ada soalan lagi? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ustaz, saya nak tanya, sebab macam ni, macam kita selalu bergurau. Ada kita bergurau macam kita kata, janganlah nyanyi nanti hujan.
Tapi kita tak ada itikad bahawa kalau dia nyanyi nanti hujan. Adakah benda macam tu boleh bawa kepada kesyirikan? Oh, menarik soalan. Menarik. Dan mu jangan nyanyi sorang mu tak sedap nanti turun hujan. Nanti cermin pecah lah ke apa semua sekali. Kita masa kita sebut tu kita pun tak cakap suara dia tu sebenarnya turun hujan. Cuma kerana kita nak sebut bahawa suara dia tak sedap macam suara katak ya bunyi orang kata. Bila katak bunyi ni macam turun hujan. Kita kata macam tu kan zaman dulu Katak kenapa hujan kenapa engkau turun? Macam mana aku tak turun? Katak panggil aku kan dia kata. Pasal suara katak tu bunyi nak keluar hujan. Padahal ada sudah amalannya suara katak pun bunyi selepas hujan dah. Sebelum hujan tak turun, tak bunyi katak. Cuma orang jadikan dia perumpamaan. So kita kata macam tu sebenarnya nak kata suara dia tak sedap macam suara katak yang lebih kurangnya. Tak ada iktikad pun nak turun hujan kan. Wallahu alam lah. Cuma kalau kita bimbang masalah tu sebaiknya kita tidak apa mudah-mudahlah tidak berterusan lah kita kata macam tu. Wallahu alam lah. Dibimbangi takut orang hak dengar tu ada kepercayaan. Kalau takut budak-budak pun percaya tak. Kalau budak-budak nanti percaya dia kata lepas ni tak payah pergi solat istikharah lah suruh kawan tu nyanyi tu hujan nanti. Solat istikharah pula, solat istisqa lah. Kalau sebab tu kadang-kadang dalam bab ni kan bermula daripada kanak-kanak pun kita dah terapkan soal tauhid ni. Soal tauhid ni kita dah ajar daripada anak-anak lagi. Benda yang betul biar betul, benda yang salah biar salah. Kalau nak gurau tu kita gurau benda-benda yang tidak melibatkan akidah lah. Wallahu alam lah, itulah yang saya boleh jawab. Ada lagi soalan? Dia merasa diri dia betul ya. Tak ada betul. Ada tak doa untuk kita buang perasaan? Doa supaya kita tak rasa kita betul. Pertama, sifat kita rasa kita betul tu adalah sifat yang mendatang, takabur dia panggil. Doa kita tak rasa kita betul tu secara spesifik tu tak ada. Yang ada ialah kita minta jangan takabur. Jangan ujub. Jangan sabar. Maknanya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ada kita minta jangan doa Allahumma inna a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wastaghfiruka lima la a'lamu, ataupun kita minta perlindungan daripada ujub dan takabur. Itu antara benda-benda yang kita boleh minta. Kita tak nak kata kita je betul. Pertama. Yang kedua, kebenaran itu kita rasa macam tu sebenarnya kerana kesalahfaham. Sebab kita letak kebenaran itu pada kita. Sedangkan sifat benar ni bukan ada pada kita. Sifat benar ni ada pada Allah dan Rasul. Apa panggil al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu datang dari Tuhan kamu. Jadi selama kita ikut petunjuk Allah, alhamdulillah kita mengikuti kebenaran. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Tidak akan beriman sehingga mereka datang meletakkan hukum pada Allah dan Rasul. Hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Mereka datang jadikan kamu sebagai hakim mereka. Allah Ta'ala kata juga fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kamu berselisih pendapat atas sesuatu, kembalikan kepada Allah dan juga Rasul. Jadi kebenaran itu sifat dia bukan pada individu. Kita kena sedar. Nombor satu sekali, sebelum kita pergi kepada sifat kita sahaja betul, kita kena kata kebenaran itu bukan milik kita. Kebenaran itu datang milik Allah. Siapa yang rasa ada kebenaran itu pada dia, dia kena istighfar dan dia kena minta perlindungan dengan Allah daripada sifat takabur. Sebab tu orang-orang salih, orang alim, Imam Asy-Syafi'i, dia kata kalau aku berdebat dengan seorang, aku harap kebenaran tu ada pada dia. Aku berharap dia betul supaya kita boleh benarkan apa kalau kita salah ni, kita boleh betul kesalahan kita. Kalau orang tegur tu alhamdulillah.
Kalau orang tanya, alhamdulillah. Pasal apa kita nak betul andai kita salah. Tapi kita bukan kata dia tu betul tak. Kita kata kebenaran yang dia bawa tu atas betul. Sebab kebenaran itu adalah milik Allah. Bukan milik mana-mana. Tidak berada pada mazhab mana, tidak berada pada individu mana, tidak berada pada kumpulan mana. Sebaliknya kebenaran itu pada Allah dan juga Rasul. Rasul pun kerana dia berkata-kata dengan wahyu. Jadi untuk kita mengelakkan bahawa kita rasa kita je betul, pertama kita kena baiki kita dari sudut kefahaman. Yang kedua, kita kena baiki masalah hati kita, jangan ada sifat sombong dan takabur. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kita boleh minta kepada Allah agar Allah pandu kita dengan doa, dengan taufik dan hidayah dia lah. Seperti mana Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ardi alimul ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biidnik. Ya Allah, tunjukkanlah aku petunjuk kepada jalan kebenaran pada apa yang diperselisihkan. Fa innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Kerana engkaulah ya Allah yang memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. So itu stand kita bila kita belajar. Kita belajar, kita kena kata bahawa kebenaran tu milik Allah. Kita jangan ada sifat ujub dan takabur. Dan kita sangat memerlukan kepada taufik dan hidayah dari Allah dalam mencari kebenaran. Sangat-sangat berhajat, sangat-sangat berharap, sangat-sangat perlu kepada bantuan dari Allah untuk mencari jalan kebenaran. Even dalam masalah akidah kita dah bincang-bincang macam ni kan, tidak sedikit kadang-kadang kita tengok orang yang tersalah langkah. Tersalah langkah bukan pada kita yang menentukan salah tak. Tersalah langkah bila kita bandingkan dengan petunjuk hadis, petunjuk Nabi, petunjuk Al-Quran. Hatta kepada orang-orang yang mungkin kita tengok dia orang belajar, tapi tetap berada dalam lembah ataupun jurang yang kita pandang dia berdasarkan Quran dan hadis sebagai amalan yang salah. Seperti bila kita kata tak boleh basuh rumah ibadat orang Islam kan. Ada juga orang yang kata boleh. Tahu. Tapi bila kita kata tak boleh tu kerana apa? Kerana sifat syirik yang kita faham dari sudut ta'rifannya, membantu dia begini. Ada orang memandang dari sudut mana? Kebolehannya sebab apa? Alasan dia boleh. Sebab kita masyarakat majmuk kita. Alasan-alasan itu lebih kepada alasan kemasyarakatan dan logik akal. Tapi alasan-alasan yang kita katakan tadi di awal tadi adalah alasan yang bersifat keagamaan. Alasan menjaga tauhid, alasan menjaga akidah. Dan Nabi SAW sendiri pun dari sudut memberi salam pun. Beri salam pun kita tidak digalakkan untuk memulakan salam kepada orang non-Muslim. Sebaliknya kalau dia bagi salam kat kita, kita jawab wa'alaikum. Kan Nabi ajar macam tu. So kita tengok kepada petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan Quran, hadis untuk menentukan kebenaran. Sebab kebenaran tu bukan milik siapa-siapa, melainkan dia adalah milik Allah dan Rasul. So kalau orang datang kepada kita bawa hujah, Al-Quran kata macam ni, hadis kata macam ni, so kita pun saat tu kita kena tunduklah. Kita kata okey, sorry, saya minta maaf, mungkin saya cakap tadi salah, kembalilah kepada Quran dan juga sunnah. Itu lebih utamalah. Okey, wallahu taala alam. Ada lagi soalan? Tak ada dah tu, senyap belaka dah tu. Hello. Tak ada dah kot. Okey, tak ada dah. Alhamdulillah. Ikut cuaca tak? Cuaca mendung hari ni kan. Jadi alhamdulillah hari ni tamatlah kita hadis 40 Al-Imam An-Nawawi yang kita baca pikas hampir 2 tahun ke apa ni kan? Kan lebih lah. Lebih dah. Masa kuliah seminggu sekali. Sebulan sekali. 2016 kan? 2016 lagi abang membaca. Masya Allah, lama. Kuliah sebulan sekali tu tak masuk hari cuti dan juga ustaz pergi keluar negara tak. Lama, Masya Allah. Tapi ala kullin, alhamdulillah habis. Tamat tu pun satu kejayaan dah. Alhamdulillah. InsyaAllah kita sambung, kita lain lagi lah nanti insyaAllah.
InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Kita tangguh dululah. Okay, subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.